Sekian, kita beransur kepada soalan kelima. Datuk Seri Haji Muhammad Salim Sarif, jempol. Terima kasih, Datuk Speaker. Kesihatan mental hangat diperkatakan boleh dialami oleh sesiapa sahaja. Soalan 5, jempol bangkitkan, memerlukan jawapan yang bijaksana. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih YB Jempol. Satu soalan yang cukup penting dan baik sebab kita sekarang dalam silent pandemic, pandemik senyap dan diam. Dan Jempol hari ini saya tengok naik dah 2 kali. Siap dengan pantun sekali. Tak rugi rakyat memilih Jempol. Bersatu jangan lawan. Tuan Speaker, isu mental ni dah lama. Betul. Bersatu jangan lawan. Ini tak kira time. Jawab Menteri, jawab dulu. Terima kasih. Lawan Tuan Speaker, tetap lawan. Isu mental ni dah lama. Kalau di Malaysia ni dalam NHMS 2019, 2.3% rakyat dewasa ada depression. Dan hampir 500,000 orang dan 424,000 orang kanak-kanak mempunyai masalah mental. Dan apabila pandemik datang, akan jadi lebih teruk pada 2020. Dan hari ini, kronik stres yang kronik. Disebabkan hilang pekerjaan, hilang pendapatan, hilang yang tersayang, family, konflik family, keganasan, penderaan dan sebagainya, menyebabkan masalah begitu penting. Sebab tu saya kata tadi, soalan ini soalan yang baik. Dan kita lihat kes suicide, kes bunuh diri meningkat dari 2019 ke 2021. Tuan Speaker, plan strategik kesihatan mental kebangsaan merupakan satu dokumen polisi yang menggunakan approach kesihatan awam dan fokusnya kepada strategi promosi kesihatan mental, kolaborasi agensi antara kerajaan dan bukan kerajaan, siap siaga semasa kecemasan, semasa krisis, secara bencana dan juga mencegah tingkah laku bunuh diri. Yang keduanya, pelaksanaan plan strategik tersebut adalah berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Pertamanya, kita dapat dengar banyak kali dah berkenaan dengan kempen Let's Talk Minda Sihat. Sepanjang tahun 2021, sejak dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri pada 10 bulan 9, 2021. Dan kita dapat dengar daripada berbagai medium, media elektronik, media cetak, media sosial, media luar, komuter rap dan LED, panel board di stesen LRT, monorail dan telah berjaya mencapai 36.6 juta capaian dengan 82.449.583 views atau impression. Dan kalangan rakyat Malaysia, majoriti 87% adalah melalui saluran iklan digital seperti Google, YouTube, KOL, influencer. 71.963.143 impressions. Google banner 7.6 juta, YouTube 45 juta, KOL influencer 4.3 juta mempunyai capaian paling tinggi dalam media digital. Bagi Perkhidmatan Kesihatan Mental dan Sokongan Psikososial atau MHPSS, semua orang tahu ni, dah 3 tahun dah. Sepanjang pandemik COVID-19, KKM telah mempertingkatkan perkhidmatan melalui usaha-usaha berikut. Pertamanya, penempatan sebanyak 200 orang pegawai psikologi, kaunseling kontrak di pejabat kesihatan daerah, 138 pejabat kesihatan daerah dan klinik kesihatan sebanyak 831 sejak Oktober 2020. Dan mereka-mereka yang kontrak ini disambung kontraknya setahun lagi sehingga bulan 8 2023. Selain itu, setiap daerah mempunyai satu pasukan MHPSS yang terlatih dan memberi perkhidmatan kesihatan mental. Sebenarnya MHPSS ini ada di KKM, di negeri, setiap daerah, hospital, PKRC. Kita ada. Dari segi latihan, sehingga Ogos tahun ini, seramai 1,998 anggota kesihatan telah dilatih dalam bantuan awal psikologi ataupun PFA, Psychological First Aid. Tuan Speaker, pengujudan talian bantuan psikososial di mana dalam tempoh dari 25 Mac 2020 sehingga 18 September 2022, sejumlah 307,673 panggilan diterima. Banyak diterima maknanya banyak masalah mental. Banyak orang memerlukan nasihat.
Dari jumlah panggilan ini sebanyak 227,000 dan 713 ataupun 74.3% panggilan diterima adalah memerlukan sokongan emosi dan kaunseling. Melalui strategi menangani tingkah laku bunuh diri, KKM telah melaksanakan beberapa inisiatif. 1. Usaha dekriminalisasi cubaan bunuh diri, di mana memorandum Jemaah Menteri dasar bagi permohonan pemansuhan Seksyen 309 Akta 574 untuk tidak menjenayahkan kesalahan percubaan bunuh diri. Keduanya, pembangunan sistem registri kematian bunuh diri dan kecederaan fatal kebangsaan atau National Suicide and Fatal Injury Registry Malaysia, disebut sebagai NASFAM, yang dijangka akan beroperasi pada pertengahan tahun 2023. Untuk mewujudkan ini supaya kita dapat data yang lebih tepat. Sekarang ini kita dapat data daripada PDRM. Data yang lebih tepat dan kita dapat melaksanakan tindakan yang lebih kukuh. Ketiganya, satu jawatankuasa kerja teknikal telah dilantik dalam kalangan pakar-pakar bagi memberikan input dan merangka pelaksanaan hala tuju program pencegahan bunuh diri. Pembentukan modul latihan pencegahan bunuh diri kepada anggota Barisan Harapan. Suicide Prevention Training Module for First Line Responders. Latihan pencegahan ini dikendalikan kepada seramai 40 orang anggota polis dan bomba dan telah dilaksanakan pada bulan Ogos baru-baru ini. Keempatnya, sesi libat urus telah berjaya dilaksanakan bersama pihak-pihak berkepentingan termasuk agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Pertamanya, kolaborasi dengan KPM, Program Minda Sihat Sekolah, dengan KPT, PROSIS ataupun Program Siswa Sihat. Keduanya, kerjasama dengan PDRM dalam aspek perkongsian data tadi yang saya sebut tadi. Dan kemudiannya kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia, terutama semasa pandemik COVID-19 melalui pembentukan Plan Komunikasi Kesihatan Mental. Seterusnya, kerjasama dengan KPWKM dari segi perkongsian sumber bagi perkhidmatan sokongan psikososial dan menangani isu kesihatan mental golongan rentan. Seterusnya juga, kerjasama dengan JAKIM, di mana komponen kesihatan mental telah dimasukkan ke dalam modul keluarga JAKIM bagi kursus pra-perkahwinan. Seterusnya juga, kerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia dalam aspek konten kod pelaporan media yang selamat tentang bunuh diri. KKM juga komited dalam membantu pihak NGO yang banyak membantu kita semasa pandemik dulu dalam advokasi kesihatan mental melalui agihan dana. Ini bagi duit ni. Agihan dana kepada NGO untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti mereka di peringkat komuniti. Untuk pengetahuan semua, Yang Berhormat Menteri telah mengadakan sesi baru ini untuk memberikan dana kepada NGO. Sebanyak 52 NGO diberikan 6.2 juta. Pada 28/9 itu majlis itu diadakan. Contoh-contoh NGO ada seperti Befrienders, Malaysia Mental Health Association, Yayasan Kementerian Kesihatan Mental, Pengasih, Perkama dan Miasa. Tuan Yang Dipertua, berhubung dengan status soalan tadi, status Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan atau NCEMH, National Centre of Excellence for Mental Health. Ini telah diwujudkan dalam Rolling Plan keempat dan RMK12 dan bertujuan untuk meningkatkan literasi kesihatan mental dan juga untuk menurunkan stigma pada mereka-mereka yang terlibat, keluarga-keluarga yang terlibat. Seterusnya, mengurangkan jurang ataupun nak menggabungkan koordinasi antara bahagian-bahagian seperti kesihatan awam, perubatan dan juga pihak menjalankan kajian. Dan dengan itu dapat berkongsi sumber kepakaran dan maklumat untuk menjayakan program ini. Dan kajian yang dilakukan ini akan dapat membentuk dasar dan polisi yang lebih baik untuk menangani isu mental. Panjang, dah habis. Pendekkan Menteri, banyak soalan ni. Dah habis dah ni. Jadi sekarang ni, Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental di peringkat terakhir untuk bermula dan akan dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri dalam masa yang terdekat. Terima kasih, Tuan Speaker. Speaker Antarjaya, tambahan. Jangan risau, saya akan berlaku adil. You don't have to worry. Okay. Ini ramai ni. 1, 2, 3, 4. Kita bagi yang sini. Soalan tambahan belum, Speaker? Soalan tambahan belum? Oi, silakan. Astagfirullahaladzim. Saya maklum pada mereka. Aduh. Terima kasih. Tengok, tak pernah berlaku dalam Dewan ni. Saya ingat Menteri pun jawab panjang sangat macam besok nak kena bubar Parlimen.
Silakan Yang Berhormat jempol. Okey, baik, baik, baik. Alah jempol dah Okey, banyak tanya berdasar- bagi kita orang pula. Okey, belum tanya soalan nombor 2 dah bangun ramai. Okey. Jangan risau. Berdasarkan laporan PDRM, terdapat peningkatan dalam kes bunuh diri yang dilaporkan pada tahun 2021 iaitu sebanyak 1,142 kes berbanding 631 kes pada 2020. Di sini peningkatan 81%. Bagi 2022, sebanyak 467 kes bunuh diri telah dilaporkan setakat Jun 2022. Faktor yang menyumbang kepada tindakan bunuh diri sudah tentulah berpunca isu kesihatan mental akibat kemurungan, tekanan, kekurangan sokongan sosial dan lain-lain, termasuk yang tak dapat calon. Soalan saya, apakah tindakan kementerian memecah stigma masyarakat terhadap kesihatan mental yang seiring menjadi penghalang kepada individu terkesan supaya mendapat bantuan rawatan, intervensi seperti yang menteri sebut tadi, berlaku tak di peringkat sampai ke bawah? Ini soalan saya. Dan yang kedua, apakah perancang kementerian terhadap individu yang mempunyai masalah kesihatan mental tetapi masih belum dikenal pasti, ataupun apakah rawatan yang sesuai kepada mereka ni? Mohon menteri untuk menjawab, pendek ya, jangan panjang. Panjang sangat soalan. Tuan Speaker, dia dah tanya 3 kali hari ni. Dah tu soalan dia panjang-panjang. Jangan risau, saya akan berlaku adil. Okey, terima kasih Tuan Speaker. Tadi menggunakan data daripada PDRM tadi. Saya pun dah sebut tadi daripada awal dalam mukadimah bahawa peningkatan dia berlaku. Pada 2019, 609. Naik 631 2020. Naik kepada 1142 2021. Sehingga kini, itu data yang dapat tadi dah terlewat tu, data yang terkini. Sehingga Ogos, kita ada 637 kes. Tapi kalau tengok, kalau kita extrapolate dengan keadaan sekarang yang kita dah masuk ke pra-endemik ini, saya rasanya dia tak akan sampai 1,000 insya-Allah. Kan? Jadi benar dia akan jadi lebih baik. Walau bagaimanapun kita dah buat, saya dah terangkan dengan panjang lebar tadi. Kan? Sampai orang dah tak tahan nak dengar. Tentang apa yang KKM dah buat. Kita amat prihatin dan saya ucap tahniahlah kepada semua wakil rakyat yang berminat soalan ni. Dan kita telah buat. Antaranya saya nak sebut. Pada kita telah lancarkan Let's Talk Minda Sihat. Ini penting. Bukan saja KKM tetapi rakyat jelata. Bukan saja kita kat sini. Tapi kita kena tengok. Kalau ada yang tiba-tiba duduk murung, senyap, tak mau bercakap, tak mau makan. Kita kena tanya ni. Soalan yang kita kena. Let's Talk ni bukan talk-talk. Menteri, 1 minit. Let's Talk ni, T ni adalah untuk kita tell the problem. A ni untuk ask what is the problem. Dan L untuk kita listen tanpa stigma. Dan no ni, K ni kita know where to get it. Ini penting, Tuan Speaker. Kita kena tengok, kena pergi tanya. Contohnya saya tanya Jempol. Jempol okey ke? Okey, nampak muka dia lain. Padang Serai, are you okey? Ini, Let's Talk Minda Sihat. Ada soalan tambahan juga. Ni saya, cara kita nak tanya, kita perhati tengok. Ni kawan saya depan, Pak Buntang. Pak Buntang, okey tak okey? Okey tak? Ada kawan, sebab kawan kan? Ada. Jadi ini yang saya nak cuba nyatakan. Dan kes-kes yang kita bagikan sokongan emosi dan kaunseling, yang mana yang lebih serius akan dirujuk kepada pakar-pakar berkenaan. Perlu kita ingat juga, bukan saja orang biasa yang terkesan dengan stres ini jadi masalah kesihatan mental yang teruk, tetapi ada segolongan mereka yang sudah ada penyakit mental, maka bertambah teruk lagi. Terima kasih. Speaker, soalan tambahan Anto Jaya. Silakan Kubang Basuh. Kubang Basuh. Okey, terima kasih. Tuan Speaker, terima kasih Timbalan Menteri. Yang duk jawab lebih-lebih ni pun kita nak kena perhati juga, kot ada masalah kan. Melawak. Yang dok tanya pun kena perhati juga. Panjang sangat. Datuk Speaker, dalam jawapan yang diberikan yang panjang lebar tadi, saya perhati kebanyakannya lah untuk preventive measures. Sangat bagus, ya. Supaya kalau ada sikit-sikit nak jadi itu, kita dah cut off dekat we nip at the bud kan. Bagus. Cuma saya ingat di dalam di Pelan Strategik Kesihatan Mental Kebangsaan ini, salah satu daripada target yang kita letakkan, ini saya nak sentuh tentang yang dah terkena, Timbalan Menteri, ya, iaitu service coverage for severe mental disorders. Benchmarknya adalah 0.4%.
daripada ni yang terlibat, dan target kita nak beri servis ini 10% menjelang 2025. Dari apa yang disebutkan oleh Timbalan Menteri tadi, yang semua preventive measures itu sangat bagus, tetapi yang dah kena, saya tak dengar pun apa-apa yang disebut bagi memastikan bahawa service coverage untuk severe mental disorders ini dapat kita tingkatkan daripada 0.4% kepada 10%. Itu jam yang sangat tinggi. Jadi mohon jawapan daripada Timbalan Menteri. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Yang sebenarnya kita dalam plan strategik ini kita ada 8 strategi. Pertama, untuk increasekan tadbir urus dan kerangka peraturan. Kedua, untuk kukuhkan sistem pengawalan. Ketiga, untuk pastikan perkhidmatan yang komprehensif dan lebih berkualiti. Keempat, untuk kukuhkan sumber. Yang kelimanya, untuk kolaborasi bersama dan antara sektor. Dan keenamnya, untuk kita promote pada kumpulan SASA. Ketujuhnya, untuk kesiapsiagaan semasa bencana, kecemasan dan krisis. Dan akhirnya kita banyak bincang hari ini, tingkah laku bunuh diri. Sebenarnya sebelum perkara-perkara itu disebut tadi, kita di Malaysia ni, KKM telah mengadakan perkhidmatan kesihatan mental ni way back, dah lama dah, daripada dulu 1950-an lagi. Hingga kini kita dah ada 60 buah hospital berpakar. Dan kita ada 4 institusi mental di seluruh negara. Di Perak, di Sarawak, di Sabah dan juga di Johor. Dan juga kita ada hari ini 161 klinik kesihatan dengan 35 pusat kesihatan mental masyarakat ataupun mentari. Ini adalah untuk kita mencakup. Jika ada kes, kita kena cepat. Tadi saya sebut dah, kita kena cepat. Kita kena cepat mengesan dan cepat bertindak. Dan kes-kes yang serius, yang super serius tadi itu, memang telah mendapat rawatan daripada pakar-pakar yang ada di hospital ini. Memang pakar psikiatrik kita tak cukup dan KKM telah melancarkan lagi program-program sarjana untuk meningkatkan kepakaran dalam psikiatrik ini. Ini satu perkara yang dilakukan oleh KKM. Sebab tu wujudnya National Center of Excellence for Mental Health. Supaya kita dapat memperkukuhkan lagi hala tuju dan tindakan kita untuk menyelamatkan rakyat hari ini. Kerana kita semua selepas pandemik, kita mengharungi masalah-masalah demi satu-satu masalah dan sebagainya. Sehingga jadi sangat terkesan pada keluarga. Terima kasih Tan Hang Jaya. Yang Berhormat Banting, Semorangam. Banting. Oh ya, Kuala Selangor. sorry. Kuala Langat. Kuala Langat. Terima kasih Speaker. Terima kasih Timbalan Menteri. Tetapi isu pokok di sini ialah walaupun kita telah ada banyak program-program yang telah dilakukan oleh kementerian, tetapi masalahnya ialah satu-satu soalan baru-baru ini yang ditimbul dan dijawab oleh menteri di dalam satu forum ialah tentang criminalizing suicide yang kita ada dengan mental illness ini. CPC kita Section 309 ini masih criminalisekan attempted suicide di dalam negara kita. So saya nak minta kementerian, apa kementerian akan lakukan atas isu ini sebab attempted suicide ini bukan satu-satu jenayah yang kita hadapi sebab ini ialah satu suara untuk minta bantuan dari mereka-mereka yang di dalam situasi mental ni untuk ambil bunuh diri sendiri. So saya minta menteri, apakah keadaan sekarang dengan kementerian untuk kita hapuskan Section 309 ini di mana kita criminalisekan attempted suicide sekarang yang ada di dalam CPC. Terima kasih. Datuk Speaker, soalan tambahan sedikit. Terima kasih Tuan Speaker. Biar Menteri jawab dulu. Last. Saya akan pindah kepada soalan nombor 6 seterusnya. Tapi isu Terima penting, kasih Yang Datuk Berhormat. Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Satu soalan yang memang penting pada ketika ini, hangat diperbualkan juga. Biar saya patah balik sikit setahun lepas, di mana KKM telah menyediakan memorandum MJM untuk berhubung moratorium. Moratorium terhadap kesalahan percubaan bunuh diri di bawah Seksyen 309 tadi, Akta 574, dan dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri di dalam Majlis Jemaah Menteri pada 26 September last year. Keputusannya adalah pada itu Jemaah Menteri membuat keputusan untuk menangguhkan dulu moratorium ini sehingga kajian dilakukan oleh Jabatan Peguam Negara. Status terkini pihak Jabatan Peguam telah pun selesai kajian dan berhubung kesalahan ini
dan akta-akta yang berkaitan dengan dan mengemukakan hasil kajian dan cadangan itu kepada pihak KKM pada 19 September 2022, baru-baru ini. Dan pihak KKM akan mengadakan satu sesi libat urus dalam waktu terdekat bersama pihak berkepentingan bagi tujuan menyelaraskan berkaitan cadangan dari pihak AGC dan satu memorandum Jemaah Menteri bagi memohon pemansuhan Seksyen 309 Kanun Kesesahan dengan tidak menjenayahkan cubaan bunuh diri. Dan akan diangkat untuk mendapat keputusan dasar Jemaah Menteri di Parlimen dalam waktu terdekat. KKM juga berpendapat ya, suicidal attempt ini bukanlah satu kriminal. Mereka tak patut dipenjarakan. Mereka patut diberi bantuan. Kita akan lakukan perkara ini. Terima kasih.